wanita pendosa, isteri orang. Okey, dalam cerita ini, aku adalah seorang isteri, Narmi adalah suami dan Syafi'i adalah kekasih. Aku kenal Syafi'i, semua ni nama samaran tak lama, hanya setahun. Dan dalam masa setahun tu, aku dan dia tak ada declare apa-apa pun. Yang pasti kami makin rapat kerana kami duduk di daerah yang sama dan kami masing-masing merantau di daerah itu. Dia selalu caring pasal aku. Hari demi hari kami makin rapat dan dia selalu panggil aku manja. Sebab dia kata aku ni perempuan pertama yang dia jumpa yang sangat manja dan pandai ambil hati dia. Aku makin rapat, hampir setiap hari dia datang jemput aku dekat rumah sewa aku untuk teman dia makan setiap kali dia habis kerja. Dia adalah seorang anggota. Aku dilayan oleh dia macam queen. Dia bagi aku macam-macam. Kasih sayang dia sepenuhnya untuk aku. Hari-hari dia akan ajak aku keluar. Tak tengok wayang pun, teman dia makan pun dah cukup. Aku dengan dia memang selalu luangkan masa bersama. Sampai kadang tu aku rasa takut kehilangan dia. Ada satu hari tu, dia ada roadblock. Aku pun teman dia, duduk dalam kereta dia ya. Sampai macam tu sekali, dia buktikan setia dia pada aku. So lama-lama aku jadi makin selesa dengan dia. Tapi aku dengan dia ni bercinta tanpa pengetahuan keluarga masing-masing. Setahun berlalu, hubungan kami ni makin lama aku rasa macam aku tak layak untuk dia. Lepas aku tahu semua pasal latar belakang dia, asal-usul dia, family dia semua, aku mula rasa macam jadi nak jauhkan diri dari dia. Sebab aku ni dari keluarga yang tak lengkap. Which is aku membesar dengan nenek dan sekarang aku kerja merantau menyewa dengan kakak aku. Dalam masa yang sama, aku fikir dia punya family ni bukan calang-calang orang. Adik-beradik dia pun semua kerja bagus-bagus. Dan aku mula sedar diri. Jadi secara perlahannya aku jauhkan diri dari dia. Tapi dia tetap cari aku setiap hari. Masa aku menyewa dengan kakak aku masa tu masih lagi solo. Dia bekerja dan aku pun bekerja. Kakak aku terlalu mendesak minta aku berkahwin sebelum dia kahwin. Sebab dia takut kalau dia kahwin dulu nanti siapa pula yang nak jaga aku. Aku jadi buntu sebab masa tu aku hanya ada kenal dengan Syafi'i je. Tapi aku yakin sepenuhnya yang aku tak akan kahwin dengan dia. Sebab dia langsung tak pernah pun sembang ke arah itu. Jadi hari makin hari aku sendiri yang menjauhkan diri. Aku terus tinggalkan dia. Aku block dia dan aku mula cari pasangan baru. Aku tukar tempat kerja. Tapi aku tak tukar nombor phone. Kalahnya aku dengan perasaan aku sendiri kan. Jiwa dan perasaan aku masih tak tenang. Ada masa aku akan unblock dia dan aku cari dia. Aku rindu dia. Aku rindu dia nak manjakan aku. Dialah satu-satunya lelaki yang faham perasaan aku dan pandai melayan aku yang terlampau manja ni. Tapi aku tetap kena lawan perasaan aku ni dengan kakak aku lagi yang setiap hari bebel dekat aku dan desak aku untuk kahwin cepat-cepat. Setelah beberapa bulan lepas tu, aku berjaya kenal seorang lelaki ni yang aku namakan Narmi. Dia seorang lelaki yang baru lepasan diploma, belum ada kerja lagi. Tapi perkenalan kami sangat singkat. Dalam sebulan lepas kami kenal, dia mula lamar aku dan aku pun ada cerita dekat dia soal desakan kakak aku setiap hari dan kami pun berkahwin. Aku ikut suami aku pindah ke tempat asal suami aku iaitu dalam negeri yang sama tapi lain daerah. Pendek cerita, setahun berlalu dan aku pun dapat cahaya mata yang pertama hasil dari perkahwinan aku dengan Narmi. Waktu umur anak aku dalam 3 bulan macam tu, aku dapat tahu yang ex aku, Syafi'i, pun dah kahwin dah. Waktu tu hati aku gelisah tak tentu arah. Tambahan lagi aku dapat tahu yang dia kahwin dengan perempuan yang umurnya bawah lagi dari aku. Dan aku tahu kehidupan perempuan tu lagi teruk daripada aku. Kiranya masa tu aku cakap dengan diri aku lagi better kot dari dia. Tak ada taste langsung Syafi'i ni. Masa tu aku mampu gelak lagi. Gigih ya aku soal siasat pasal kehidupan wife dia tu. Dan aku masa tu masih lagi dengan pendirian aku iaitu masih setia dengan suami. Walaupun hati aku mula mengatakan yang aku rindukan Syafi'i. Aku teringin nak jumpa dia. Selepas bertahun aku tinggalkan dia. Hari demi hari berlalu, hidup aku dengan suami semakin better. Dari awal perkahwinan kami, dia memang tak ada apa-apa pun. Kiranya aku dengan Narmi susah senang sama-sama. Kami dapat beli kereta baru. Aku dengan dia pun keluar daripada rumah mentua, dapat menyewa dekat luar. Dan aku masih sama semenjak aku kahwin pun aku memang suka berbisnes. Sama ada online ataupun offline. Yang suami aku ni pula kerja sendiri. Jadi masa dia memang selalu dengan aku je. Kemana dia pergi mesti aku akan ikut. Sama juga dengan aku, dia akan ikut aku. Kami bahagia dan Allah kurniakan pula kami rezeki yang tak putus-putus. Lepas satu-satu nikmat Allah bagi. Suami aku pemurah. Dia suka sangat bersedekah.
Dan hubungan dia dengan mak ayah dia kira macam dia ni anak yang paling mak ayah dia sayang lah. Sebab dia terlalu baik. Cuma dia memang tak pandai nak sweet-sweet dengan isteri tu, tak pandai. Dia terlalu strict. Dia juga tak suka nak kontrol apa je yang aku nak buat. Phone aku pun dia tak ada nak check pun. Kiranya aku isteri paling bertuah lah kan. Cuma aku pula lah yang jahat. Aku ambil kesempatan atas ketelusan suami aku. Ada satu hari tu aku terkejut bila aku dapat satu DM. Bila aku buka, DM dari Syafi'i yang mengatakan dia rindu aku. Hati aku masa tu mula berbolak-balik. Aku rasa bersalah dengan suami, tapi dalam masa yang sama aku tetap bagi nombor phone aku pada Syafi'i supaya kami boleh kontak semula selepas 2 tahun berlalu. Aku dengan Syafi'i dapat kontak dan kami masih macam dulu, berborak seperti tak ada apa yang berlaku. Aku pernah tanya dia macam mana boleh kahwin dengan wife tu. Dia cakap atas paksaan mak ayah dia. Aku percaya dia sebab aku tahu dari dulu lagi dia memang jenis setia dan tak ramai kaum perempuan. Jadi aku pun selalu berhubung dengan dia tanpa was-was. Sebab masa tu aku cerita pada suami aku yang Syafi'i ni abang angkat aku dulu. Dan suami aku pun terima dan percaya. Dan suami aku makin mengenali dia. Aku dan Syafi'i ni kita orang declare macam adik dengan pangkat lah. Atas lakonan pada mata suami aku ni. Jahatnya aku. Dipendekkan cerita, ada satu hari tu Syafi'i bagi tahu aku dia rindu. Masa tu dia baru lepas hantar wife dia balik kampung. Dan Syafi'i kata nak singgah rumah aku. Masa tu pula suami aku kerja, aku dan anak aku je ada kat rumah. Aku pun tanpa menolak, dia datang ke rumah aku. Masa tu kami seolah-olah melepaskan rindu masing-masing yang setelah sekian lama berjumpa pun atas lakonan je. Kali ni aku dapat berjumpa seperti kami bercinta dulu. Banyak cerita yang diluahkan. Dan anak pula tengah tidur waktu tu. Lagi panjanglah borak kami masa tu. Dan tiba-tiba bersambung ke part yang kedua.